sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi diingatkan supaya menjaga adab dalam Google Meet. Mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah kita sedang berjalan. Dan sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan nutup aurat dan beradab sopan. Sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan, hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembuka bicara, pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Semalam kita berhenti pada ayat yang kedua, Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk Quran ini menjadi petunjuk kepada orang yang sentiasa nak memperbaiki diri, sentiasa nak jadi bertakwa, sentiasa nak jaga diri. Perkataan takwa maksud asalnya bermaksud takut. Dia kata dasar dia ti. Ti itu jaga, pelihara. Kita selalu baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Pelihara kami dari azab api neraka. So qi kemudian dijadi qawa, kekuatan, dan lahirlah perkataan takwa. Takwa ni jaga atau pelihara ataupun takut. So takwa ni digambarkan oleh Umar Al-Khattab ibarat kuda yang melalui jalan yang berduri. Maka kuda tu mengambil langkah yang berhati-hati. Asalnya takwa ni dinisbahkan kepada kuda. Bangsa Arab menisbahkan perkataan takwa ni merujuk kepada cara kuda berjalan. Cara kuda berjalan. Dan daripada situ Allah ambil perkataan tu masukkan dalam Quran menjadi sifat kepada manusia. Kenapa begitu? Senang supaya orang boleh perhati alam. Kalau disebut takwa ni kena cari kuda dan tengok kuda. Belajar tentang kuda. Kuda ni tuan-puan, dia punya kaki, kuku dia panjang. Kuku dia tu boleh panjang. Kuda. Sekejap, kaki kuda. Kaki kuda. Okey. Ini kaki kuda. So, yang ini ni kuku dia. Ini ni kuku dia. Orang yang memiliki kuda, dia perlu jaga kuku dia ni.
Jika terlalu panjang, kuda senang terpelecok. Kuda senang terpelecok. So, bila dia dah potong kuku, potong kuku, dekat bawah permukaan kuku tu akan jadi sangat Lain Ustaz tak okey. sensitif. Bawah permukaan akan jadi Ustaz, lain tak okey. sakit. Okey. Lah. Putus-putus suara Dan lain saya tak keluar okey, Ustaz. daripada satu connection masuk connection yang lain. Okey. Boleh dengar? Okey dah Ustaz. Okey. Okey, so takwa ni merujuk kepada kuda yang berjalan dengan penuh hati-hati bila kaki dia menjadi sangat sensitif sebab kuku dia dipotong, kuku dia diratakan. So, takwa bukan sahaja takut, bukan sahaja rasa takut, tetapi apa tindakan kita terhadap rasa takut tersebut. Sama macam kuda, kuda boleh je berjalan macam biasa. Dan bagaimana kuda tu bertindak untuk kekal berjalan dengan selesa kerana kuku kaki dia tu dipotong. So takwa bukan sekadar rasa takut, tapi apa tindakan kita terhadap rasa takut tersebut. Contoh lain macam kita keluar rumah, nak tinggalkan rumah, lalu kita kunci pintu. Kenapa kunci pintu? Takut pencuri masuk. Takut orang luar masuk. Takut orang lain masuk. Jadi, perbuatan kita mengunci pintu itulah takwa. Kenapa? Sebab kita berjaga-jaga agar sesuatu yang kita tak nak dari berlaku. So, hudal lil muttaqin, Quran ini dia tunjuk apa perkara yang boleh bawa risiko yang besar kepada kehidupan kita, terutamanya di akhirat dan sebahagiannya di bumi. Ada risiko-risiko yang kalau kita langgar, kalau kita buat, kalau kita usahakan, kalau kita laksanakan, ada risiko tertentu yang bakal berlaku.
Quran ni pandu kita supaya kita boleh elakkan ataupun laksanakan atau apa sahaja. Tu hudal lil muttaqin. Kemudian ayat ketiga, allazina yu'minuna bil ghaib. So bagaimana nak jadi orang yang bertakwa? Pertamanya kena percaya. Percaya dengan perkara gaib. Dan percaya kepada perkara gaib ni sangat besar, sangat sukar dan perlu diusahakan dengan konsisten. Perlu diusahakan dengan konsisten. Kalau semalam rakan kita, Cikgu Jalal, yang berkongsi tentang kematian isteri. Kematian adalah perkara gaib sebab kita tak tahu apa berlaku pada isteri kita. Tapi tatkala kita, suami, telah benar-benar redha terhadap isteri, maka keimanan dan keyakinan akan menguasai diri kita, menyatakan kelegaan bahawa isteri telah pun bertemu kembali dengan Sang Pencipta, berbekalkan redha kita, redha suami. Redha suami buat isteri ganjarannya syurga. Tu konsep iman tu, percaya. Percaya. Sebab benda berkaitan dengan redha, dengan berkat, laknat, dosa, pahala, murka Allah. Benda ni semua ni gaib, tak nampak. Tak nampak. Dan dia hidup dalam hati kita. Kan, buat macam ni boleh jadi anak derhaka hanya dengan buat beberapa, hanya dengan mengungkapkan beberapa perkataan. Kan, sekecil-kecil perkataan buat memek muka, boleh hasilkan anak derhaka. Atau percaya. Percaya. Kerana di belahan dunia yang lain, dunia barat, mereka mengalami krisis kepercayaan. Bila mereka mengalami krisis kepercayaan, untuk mak bapak dapat membentuk dan mendidik anak sukar. Sebab mereka hanya percaya apa yang mereka nak percaya. Dia tak ada istilah anak derhaka, mak bapak derhaka, tak. Tak. So pembentukan masyarakat bermula daripada entiti paling rendah, paling kecil, sukar dibentuk dan sukar dibendung. Nilai moral tak ada. Sedangkan nilai moral tu benda gaib. Jujur, mana nampak? So, alladzina yu'minuna bil ghaib adalah perkara paling pertama dan utama, asas kepada pembentukan jiwa dan diri bertakwa. Next, wa yuqimuna shalah. Tuan-puan, yuqimun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mendirikan. Yang mendirikan. Fi'il mudhari' dan sifatnya continuous. Dia tidak berhenti. Dia sentiasa berterusan mendirikan. As-salah. Yuqimun pula dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak. So tak mungkin kita sorang-sorang mendirikan solat. Tak. Di sini Allah indicates solat tu perlu dibuat, perlu didirikan secara beramai-ramai, secara berjamaah.
Gitu. Allah tak kata wa yuqimus solah, tapi wa yuqimuna. Beramai-ramai, sama-sama, berjamaah, sentiasa dalam jemaah. Selepas percaya, sekarang Allah datangkan hubungan dengan Allah melalui aktiviti solat. Dan solat itu perlu didirikan. Kenapa Allah guna perkataan mendirikan? Boleh saja guna perkataan yang lain. Menunaikan solat atau melaksanakan solat. Tapi Allah kata mendirikan solat. Macam mana nak lihat benda tu? Kalau kita bernegara, antara pemimpin-pemimpin yang pernah mentadbir negara kita ini pernah menyatakan slogan, kita perlu bersama-sama membangunkan negara. Yuqimun, kata akarnya qama, mendirikan, berdiri. Berdiri. So dia ada similarity, persamaan, perkaitan yang kuat dengan siratal mustaqim. Mustaqim, kata akar dia juga berdiri, qama. Jalan yang kita lalui pada surah Fatihah, jalan yang bagaimana? Jalan yang lurus, jalan yang mendaki, semakin lama semakin tinggi. Jadi sepatutnya semakin tua, semakin kita berusia, semakin mantap kesan solat yang kita sedang bina dan dirikan. Kita membina solat kita ni daripada kecil, tuan-puan. Daripada kita baligh. Mula baligh, kita sudah pun melaksanakan solat tu. Dan solat tu perlu didirikan. Maksud didirikan, dia membangun dalam diri. Ada kesan. Ada kesan. Berapa ribu kali dah kita sujud? Kalau satu hari 17 kali. Jom kita buat kira-kira. Mana kalkulator? Kalkulator, mana kalkulator? Okey, ada. Jumpa kalkulator. Satu hari 17 kali. Darab 1 tahun 365 hari. 6,205 kali kita sujud. Apa kesan 6,205 kali kita sujud? Mengerjakan solat dan mendirikan solat berbeza. Mengerjakan solat, solat tu sudah ada, kita tinggal buat. Mendirikan solat, solat tu belum terbentuk, kita susun satu-satu. Mendirikan solat, dia bermula sejak daripada sebelum kita ambil wuduk. Sebelum wuduk, apa kita buat? Kita dengar panggilan. Kita dengar panggilan azan. Dan kalau subuh tu, kalau dulu ada tahrim, kita dengar Quran dibacakan. Tertunggu-tunggu waktu solat. Setahun 6,205. Kita dah hidup berapa tahun? Katalah saya ambil umur saya 43 tahun. Saya balik usia 13 tahun. 43 tolak 13. Baru 30. 30 tahun laksanakan solat.
adalah sekitar 186,150 kali sujud. Dengan 100,000 kali sujud ni tuan-puan, apa kesan sujud tu pada saya? Ada kesan tak? Malah dalam surah Fatah, kita dah lalui suratul Fatah. Dekat hujung tu Allah sebut tentang simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terjelma nyata pada wajah mereka kesan dari sujud. Wajah yang bagaimana? Wajah orang yang tunduk dan patuh. Tidak bangga diri, tidak jadi sombong, tidak takabur. Ada kesan sujud, bukan sekadar pada wajah, tapi dia bermula dari hati. Hati yang humble, hati yang merendah diri, hati yang merasai kehambaan, hati yang tunduk, ego kita rendah. Satu Allah kata mendirikan solat. Sebab solat yang didirikan itu, dia bawa kesan pada hidup ni. Kalau tadi percaya, sekarang kita laksanakan apa yang kita percaya. Pelaksanaan paling pertama dan utama adalah hubungan kita dengan Allah. Dan dalam proses hubungan dengan Allah tu, dia ada pekerjaan sujud di dalamnya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 17 kali sehari semalam. Yuqimunas salah. Wa mimma, dan apa sahaja ataupun sebahagian daripada apa? Min sebahagian, ma. Sebahagian dari apa yang kami beri. Sebahagian dari apa? Mimma tu sebahagian dari apa? Razaqnahum, apa saja yang telah kami beri kepada mereka. Yunfiqun, mereka nafkahkan. Tuan-puan, bermula dengan percaya, kemudian laksanakan hubungan dengan Allah. Solat juga bermaksud silah. Silah ni hubungan. Biasa perkataan yang kita dengar silaturahim. Tu hubungan sama-sama, hubungan dari rahim yang sama. Atau hubungan adik-beradik. Silaturahim tu hubungan dari rahim yang sama. Adik-beradik. So, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa sahaja rezeki yang telah kami beri pada mereka, Allah sebut telah diberikan. Bukan akan diberikan, bukan sedang diberikan. Rezeki yang kita ada ni tuan-puan, Allah sudah pun beri. Razaqnahum, telah selesai beri. Yunfiqun, mereka nafkahkan. Mereka belanjakan. Mereka sedekahkan. Tunai zakat, Allah tak sebut zakat kat sini, Allah sebut nafkah. Selalu dengar ayat tunaikan solat dan tunaikan zakat. Sebab ayat ni berbeza. Zakat belum lagi. Allah baru nak beri pengenalan. Zakat di dalam nafkah tu. Nafkah ni benda yang besar. Di dalamnya ada sedekah, ada zakat, ada wakaf. Nafkah ni umum. Apa saja yang kita beri. Dan perkataan nafkah,
yunfiqun, kata akar dia nafaqah. Nafaqah. Nafaqah ni merujuk kepada lubang biawak. Lubang biawak. Tuan-tuan pernah tengok lubang biawak? Pernah tengok tak lubang biawak? Lubang biawak. Tak pernah? Sekejap, saya cuba tunjuk ya. Datang balik, maka sedikit sebanyak dia akan menghidupkan kembali suasana keberkat. Okay, lubang biawak, jap. Saya salah masuk pula. Jap. Lubang biawak. Lubang biawak. Okey, lubang biawak ni dia ada 2 lubang, tuan-puan. Dia ada 2 lubang. Dan 2 lubang ini saya keluar daripada sini. Suara stres. Tutup. Okey. Lubang biawak ni dia ada 2 lubang. Tujuannya supaya biawak tu dia boleh selamatkan diri bila ada bahaya. Tujuannya supaya biawak tu boleh selamatkan diri bila dia ada bahaya. Satu untuk masuk, satu lagi untuk keluar. Tapi sebenarnya dia ada 2 lubang untuk selamatkan diri dia dalam keadaan-keadaan genting dan getir. Kalau ada bahaya, dia boleh lari. Ada emergency exit. So daripada lubang biawak ni, daripada nafaqah, dicairkan jadi perkataan munafiq. Orang munafik ni dia opportunis. Dia berada pada dua-dua pihak. Pihak kanan dan pihak kiri. Kalau dilihat pihak kanan tu memberi manfaat pada dia, dia ikut pihak kanan. Kalau dilihat pihak kiri tu memberi manfaat pada dia, dia ikut pihak kiri. Opportunis. Daripada perkataan nafaqah ni, munafik. Lahir perkataan munafik. So, bila Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahkan apa yang telah direzekikan kepada kamu. So, idea untuk beri nafkah rezeki ni, kita beri sampai habis. Kita beri sampai kita tak punya apa, habis. Itu maksud infak, nafkah. Sebab kita ada 2 lubang, poket kita kiri kanan, dua-dua berlubang. Habis kita bagi. Itu idea asal. Dan apa rezeki yang telah kami beri pada mereka, mereka habiskan, nafkahkan, infakkan. Tapi perlu diperhatikan, kan ada Allah sebut mimma. Ini memberi panduan pada kita. Apa sahaja pendapatan kita perlu diurus tadbir, perlu dibahagi-bahagikan. Ini untuk komitmen. Yang ini untuk perbelanjaan. Yang ini untuk sedekah dan derma. So Allah tak kata semua kamu kena bagi, tak. Sebahagian dari apa? Sebahagian. So dia kena ada portion yang kita sendiri
letak untuk nafkah dan infak. Mula dengan percaya, kemudian jaga hubungan dengan Allah, bangunkan hubungan dengan Allah, dan bila sebut membangunkan ini, dia perlu nampak kesan dan impak. Bangunan ni semakin lama semakin kukuh. Bangunan ni sepatutnya semakin lama semakin terjaga dan terpelihara. Kita bina juga bangunan, tapi by the time 10 tahun, 12 tahun, dia dah nampak rosak, dah nampak lusuh, dah nampak usang. So takkanlah solat kita juga macam tu. Waktu mula-mula belajar solat dulu, semangat kita nak buat. Tapi semakin tua, kita menganggap solat ni adalah kerja rutin. Lalu kita pandang tak pandang, dia macam bangunan lusuh. Dah biasa sangat bangunan tu. Tidak dicat, tidak diselenggara, tidak di-maintain. So solat pun macam tu. Kita perlu pergi semula ke setiap rukun, kukuhkan pengetahuan kita berkaitan dengan rukun tersebut. Contohnya rukun, rukuk. Rukuk kan rukun. Yang selalu kita beri perhatian dalam rukuk ni ialah nak baca apa, Ustaz? Nak baca apa? Sedangkan yang menjadi rukun adalah perbuatan rukuk. Sudahkah kita lihat dan betulkan perbuatan rukuk kita? Belajar tata cara, contoh yang Nabi tinggalkan, bagaimana Nabi rukuk. Tu mendirikan. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, berkaitan dengan harta dan rezeki, itu pun Allah dah bagi. Bukan kita punya. Allah dah bagi, Allah nak kita susun. Dan bina pula jambatan hubungan dengan manusia. Kerana rezeki ini berkait rapat dengan manusia. By the way, Allah tak kata daripada harta, daripada duit yang telah kami beri pada mereka. Tidak. Allah kata rezeki. Dan speaking of which, sebut tentang rezeki. Adakah rezeki terhad kepada wang ringgit? Tidak. Dalam surah Al-Balad, dalam suratul Fajr, Allah sebut tentang fa'ammal insan wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Dua benda tentang rezeki. Pertama kemuliaan, yang kedua nikmat. Rezeki itu adalah kemuliaan dan nikmat. So kemuliaan yang kita dapat, penghormatan yang kita dapat dari orang. Kan penghormatan daripada anak murid yang Ustaz Nazri dapat. Adakah penghormatan tu menjadikan si Nazri ni makin tinggi lupa diri atau digunakan dengan sebaiknya? Kan nikmat yang dia dapat. Nikmat bercakap, nikmat tenaga, nikmat masa. Dia agih-agihkan tak pada orang. Berapa topi yang dia pakai? Kalau dia pakai topi pemimpin, waktu dia jadi pemimpin, dia benar-benar laksanakan tugas kepimpinan itu? Atau dia duduk sibuk main golf dekat office? So, mimma razaqnahum yunfiqun ni, dia punya pecahan dia sangat besar, tuan-puan. Kehidupan kita, hubungan dengan manusia, muamalah. Kan perniagaan, perkahwinan, pendidikan, undang-undang, semuanya termasuk dalam ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagaimana kita manage? Dan kita perlu micromanage. Kita perlu uruskan satu persatu.
Hui, dahsyat. Dahsyat. Hanya ayat ketiga ni, Allah sedang huraikan pada kita, perkenalkan kepada kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar hidup dan benar-benar nak manage kehidupan dia. Benar-benar nak jaga setiap inci dalam perjalanan hidup dia. Setiap inci. Dan hidup kita ini tak terlepas daripada panduan wahyu ilahi ni. Patutnya kita bangga bila baca ayat ketiga ni. Allah benar-benar memahami apa yang kita sedang buat. Allah benar-benar memahami kehidupan kita. Kehidupan kita ni adalah tentang kepercayaan pada Allah, hubungan kita dengan Allah dan bagaimana kehidupan kita manage agar dapat berasimilasi, berhubung dengan manusia dan makhluk yang lain atas muka bumi. Kemudian ayat 4. Walladzina yu'minun. Muttaqin sedang berusaha menuju takwa. Yu'minun fi'il mudhari' sedang berusaha untuk beriman. Yuqimun sedang membina dan mendirikan. Razaqnahum telah diberi. Yunfiqun sedang berusaha menafkahkan. Cuba tengok bila Allah guna fi'il mudhari' sesuai untuk kita. Yu'minun, dia sedang beriman. Dia bukan telah beriman. Dia sedang buat, sedang berusaha. Belum sempurna tapi sedang menuju ke situ. So, setiap kali kita baca ni tuan-puan, kita diingatkan, aku kena usaha ke sini, aku kena usaha ke sini. Ini jalan aku ni, ini matlamat aku. Ini aku nak tuju. Setiap kali baca. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 3 benda di sini. Percaya terhadap apa yang telah diturunkan kepada mereka dan apa yang telah diturunkan sebelum mereka. Unzila 2 kali unzila ni merujuk kepada kitab. Kitab yang telah diturunkan. Pertama, percaya kepada kitab mereka. Kitab diturunkan untuk mereka, Quran. Yang kedua, kena percaya kitab sebelum Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Dan yang ketiga, percaya dengan akhirat. Dan dengan akhirat ini, mereka sangat yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka sedang berusaha untuk meyakini. Keyakinan tu belum sempurna, tapi sedang berusaha. Sedang berusaha. So, kalau ikut susunan tuan-puan, susunan ni pelik. Susunan ni pelik, dia tak ikut kronologi. Kalau ikut kronologi, mereka yang beriman dengan kitab terdahulu dan dengan kitab sekarang dan dengan hari akhirat masa akan datang. Dulu, sekarang dan esok. Kan, kalau ikut kronologi. Tapi Allah buat mereka yang beriman dengan yang sekarang. Kemudian kitab terdahulu. Kemudian tentang akhirat, tentang esok. Kenapa begitu? Pertama,
untuk kita laksanakan benda yang di atas, ayat ketiga. Untuk kita laksanakan ayat ketiga, beriman, dirikan solat dan infak rezeki yang kita ada, dia perlu ada garis panduan. Dan garis panduannya ialah Al-Quran. Al-Quran. So, perkara pertama hubungan kita dengan Al-Quran ialah percaya. Sekarang Allah perkenalkan tentang fungsi, konsep dan fungsi Al-Quran. Masih belum bagi tahu apa kitab tu. Allah tak kata walladzina yu'minuna bima unzilal Qur'anu ilaika. Allah tak perkenalkan Quran tu. Allah cuma kata mereka yang beriman dengan kitab yang telah diberi kepada mereka. So, fungsi kitab ni adalah untuk mengajar kita cara beriman, cara dirikan solat, dirikan hubungan dengan Allah, dan cara untuk kita beri rezeki kita. Infak rezeki kita. Dan Quran ini ada segalanya. Ada segalanya untuk jadikan kita orang yang bertakwa. So, kerana itu kita perlu beriman dengan Quran, percaya dengan Quran. Dan Quran bukan hanya itu. Quran juga dia membetulkan kitab-kitab yang pernah turun dulu. Quran membetulkan dan meluruskan kitab-kitab yang pernah diturunkan dulu. Apa dia? Zabur, Injil dan Taurat. Sebab bila Quran turun, dah ada manusia yang memiliki kitab-kitab terdahulu. So, Quran bukan hanya tunjuk kita, tetapi Quran tunjuk kepada orang yang pernah ada kitab. Membetulkan tanggapan, perubahan terhadap kitab-kitab terdahulu. Terutamanya perkara berkaitan dengan akhirat. Kerana isi kandungan kitab-kitab terdahulu yang telah diubah, mereka singkirkan maklumat-maklumat berkaitan dengan akhirat. Sebab tu kalau baca Bible sekarang, anda tak jumpa maklumat tentang akhirat. Baca Taurat sekarang ni, perjanjian lama, anda tak jumpa maklumat berkaitan dengan akhirat secara detail dan terperinci. Quran datang untuk membenarkan kitab dulu, lantas menyucikan dan sempurnakan terutamanya perkara berkaitan dengan akhirat. Dan Quran datang dalam bentuk menjelaskan akhirat sehingga kita benar-benar yakin. Dua ayat ini represent hidup kita, tuan-puan. Dua ayat ni represent hidup kita. Dan dua ayat ni Allah kata apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau kita hidup dengan dua ayat ini, inilah hidayah dari Tuhanmu yang kamu cari-cari, yang kamu minta. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah ini. Kalau dapat buat ni, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka-mereka ini di atas hidayah dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang benar berjaya.
Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini orang yang dapat petunjuk dari Tuhan dan mereka inilah yang berjaya. Berapa banyak kita kena buat tuan-puan? 2 ayat je. 2 ayat je. Apa beza hudan lil dengan hudan min? Okey. Di atas hudan lil. Dia menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Petunjuk kepada. Di sini hudan min. Petunjuk ini datang dari. Beza hudan lil dan hudan min. Macam ni. Saya datang dari Sabah. Datang dari Sabah menuju Putrajaya. Saya datang dari Sabah menuju Putrajaya. So, saya min Sabah lil Putrajaya. So, hudan min, hudan tu datang dari siapa? Datang dari Allah. Hudan ni untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Itu beza dia. Dan ayat 3 dan ayat 4. 3 dan 4 diapit dengan 2 hudan. Hudan di atas, hudan di bawah. Ini tuan-puan, kita berjaya hidup dengan ayat ni. Syurga tuan-puan, syurga. 2 ayat tu je. Allah perkenalkan pada kita, 2 ayat ni dah settle. Syurga. Dan last, tentang perkataan muflihun. Kata akar dia falaha. Falaha ni pekebun, petani. Tugas petani menanam. Tugas petani menanam. Dan apa saja yang dia tanam, bermula dengan benda yang dia tak nampak. Tuan-puan, tanam cili. Nampak ke cili dia? Nampak. Biji benih cili tu tak nampak. Dia tanam kat dalam kan? Letak biji benih, tutup. Ada nampak apa-apa? Tak nampak apa-apa. Tuan-puan, allazina yu'minuna bil ghaib, benda ghaib nampak tak? Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Tak nampak apa-apa. Biji cili tu ghaib, tak nampak apa-apa. Tak nampak apa-apa. So, kita pun buat perkara yang perlu untuk dia hidup. Apa dia? Kalau perlu siram air, siram air. Kalau perlu baja. Beberapa hari lepas tu baru nampak tunas. Tunas ni, nak tanam cili ni. Baru nampak tunas. Oi, kita punya happy seronoknya. Nampak tunas. Dan kita mula jaga tunas tu. Kadang bersama-sama dengan tunas. Ada rumput-rumput. Tunas rumput. Jangan tersalah cabut. Tersalah cabut pokok cili mati. So, bila nampak tunas tu semakin membangun. Yukimu. Membangun. Semakin besar. Semakin besar. Lalu kita jaga, kita pelihara pembesarannya. Kalau ada serangga-serangga, kita racun. Kalau ada rumput-rumput, kita cabut. Kalau nampak tanahnya tu kering, kita siram. Kalau perlu dibina, apa nama? Yang hitam-hitam tu. Apa nama dia? Atap-atap macam tu, kita buat. Itu proses yukimun, membangunkan. Dan setelah cili itu
besar dan hasilkan cili. Kita collect. Katalah satu pokok boleh dapat 100 biji atau 1000 biji. Satu pokok 1000 biji. Kita collect. Dan hasil 1000 biji itu menjadi ujian pada kita. Semua nak dijual atau kita asing-asingkan. Ini untuk kegunaan di rumah. Ini untuk dijual. Ini untuk bagi jiran. Ini untuk bayar gaji pekerja jika ada. Ini untuk hasil ni nanti beli baja, tanam cili yang lain. Pada ayat ketiga, Allah gambarkan perbuatan seorang petani yang menanam pokok. Bermula dengan benda gaib, hasilnya sampai kepada dia dapat hasil dan dia beri pada orang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau nak tanam cili, daripada dulu pun ada maklumat tanam cili. Kan orang tua kita dulu tanam cili, negara lain pun tanam cili. Sekarang ni kita sedang tanam cili kita. So kajian perlu dilakukan terhadap apa musuh-musuh setempat, musuh tempatan. Kita dapat maklumat daripada orang terdahulu. Wa ma unzila min qablika. Kita dapat maklumat daripada luar, daripada orang terdahulu. Tapi maklumat yang kita ada tentang setempat ni tak sama dengan yang dulu. Terutamanya maklumat berkaitan dengan apa akhir nanti. Apa tujuan utama tu nanti? So ayat 3 dan 4 benar-benar ayat tentang panduan yang lengkap, detail, komprehensif untuk kita. Ayat ini diapit dengan dua huda, atas dan bawah. Hudan untuk kita, hudan dari Allah. Dan inilah hudan yang kita minta hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Terkejut. Tiba-tiba habis je. Tak sempat. Subhanallah. Masya Allah. Apa yang Ustaz terangkan ini mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kita. Orang-orang yang bertakwa ialah orang yang benar-benar menguruskan hidupnya dengan Allah dan makhluk. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu bagi yang mengimarahkan majlis kita setiap hari. Ustaz, nak buka soalan ke? Boleh. Okey, maaf. Kita boleh silakan siapa yang nak bertanya? Intan nak tanya ke Intan? Semua faham kot Ustaz? InsyaAllah. Okey, kalau tak ada, kita tutup majlis ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Saya nak bertanyakan dalam satu persoalan soal reda, niat dan bersungguh-sungguh. Dia semua berkait. Tetapi apabila kita ni buat sesuatu kerja dengan niat kerana Allah Ta'ala, kemudian ada orang menafikan, dia berkata, buat apa kita nak nunjuk-nunjuk? Nanti riak, takbur. Tapi penyampaian daripada individu tertentu dari segi perbuatan menyatakan, contoh dalam segi pekerjaan, menyatakan orang ni tak buat itu, tak buat kerja, orang tu tak buat kerja. Tapi sampai bila nak perkara tu berlaku?
Sedangkan niat seseorang tu buat kerja tu kerana Allah Ta'ala. Memang betul. Tetapi kalau penyampaian daripada pihak lain, individu lain, menyampaikan benda yang negatif tentang seseorang itu, bukankah itu menutup rezeki seseorang itu? Ataupun menafikan perbuatan seseorang tersebut? Itu saja. Saya faham soal niat, redha dan bersungguh-sungguh. Tetapi dari segi bagaimana untuk menutup sikap-sikap negatif atau perbuatan mulut yang kurang baik lah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan sangat baik. Kadang kita terperangkap dengan nak memuaskan siapa? Nak memuaskan tuntutan redha Allah ataupun nak memuaskan kehendak-kehendak dan cakap-cakap manusia. Terutamanya berkaitan kerja. Kita dah buat kerja, tapi kerana orang tu tak nampak apa yang kita buat, lalu dia bebas untuk menuduh yang bukan-bukan, yang macam-macam. Sehingga akhirnya nanti jika kita tak buat sesuatu, dia akan mengakibatkan kita hilang kredibiliti. Sebab mulut tempayan kita senang nak tutup, tapi mulut orang ni dia faham-faham sendirilah. So apa yang kita boleh buat ialah kekalkan niat bekerja kerana Allah. Bukan untuk tunjuk-tunjuk pada siapa-siapa. Namun langkah yang kita boleh buat untuk kita dokumenkan kerja kita. Dokumenkan kerja kita. Antara bentuk dan cara dokumentasi kerja diperkenalkan di Malaysia oleh Tun Mahathir dulu. Apa dia? Dia perkenalkan punch card. Bagi kita sekarang orang penjawat awam ni, punch card ni benda yang biasa, lapor diri, tanda kita hadir bekerja. Sebenarnya itulah bentuk dokumentasi kehadiran nak menunjukkan kita datang kerja. Itu pertama. Kedua, kalau misal kata kita kerja, katalah kita kerja bengkel. Kita kerja bengkel. Kerja bengkel Ustaz, nak dokumentasi macam mana? Oh, senang je. Anda buat table, letak tarikh hari ini, tuliskan saja, okey hari ini aku buat 1 kereta, 3 motor. Aku buat enjin ni. Tulis ringkas je, ikut date dan tarikh. So bila ada mulut-mulut celupar yang tak ada insurans, kata kita tak buat kerja, tunjukkan bukti. Tunjukkan bukti bertulis. Ini fail meja aku. Aku buat macam ni. So sekarang aku nak tengok engkau punya fail meja macam mana. Ada tak bukti bertulis atau engkau suka jaja-jaja mulut engkau ke sana kemari, tak takut azab api neraka dari Allah? Kita boleh senyapkan, diamkan orang dengan bukti yang kita ada. Cumanya apa yang kita buat tu bukan untuk tunjuk pada orang. Untuk pertahankan diri, tu je. Apa yang kita buat dokumentasi tu bukan dia nak brag, tengok ni aku buat ni, tengok ni 360 hari. Setiap minggu aku datang tahu Sabtu Ahad. Tak. Bila dikehendaki, bila berada dalam keadaan tertekan, kita berada di penjuru, dihenyak sampai ke dinding, barulah kita keluarkan bukti. Ini bukti aku bekerja. Satu, kalau jabatan kerajaan sekarang ni, diorang tengah sibuk ujung-ujung tahun ni, dia tengah tukar sistem. Kalau dulu sistemnya SKT dan LNPT. Sasaran kerja utama dan LNPT tu yang bagi markah tu lah. Dia nak tukar yang baru ni SKU dan My Performance. So hujung tahun ni jabatan kerajaan sangat sibuk nak update kerja apa yang dia dah buat. Tujuannya apa? Supaya dia boleh monitor progres dia sepanjang tahun lepas. Apa yang dia dah buat. Masyarakat Melayu terkenal
dengan bahasa yang baik dan lunak. Tapi dalam bentuk dalam masa yang sama, mereka ada kekurangan dari sudut nak menulis dan nak mendokumenkan. Nak menulis dan nak dokumenkan tu kita ada kelemahan di situ. Sebab tu sejarah kita bergantung harap pada tulisan-tulisan barat. Kita tak menulis. Buku sejarah kita yang paling ngetop sekalipun, Tun Perak punya catatan. So adakah hanya Tun Perak yang pandai membaca menulis? Pada waktu itu ramai, tapi mereka tidak menulisnya. Mereka tidak mencatatnya. Dan sekali lagi perlu diingat, nak cari redha Allah, tulisan-tulisan itu semua bukan untuk ditunjuk pada orang, melainkan untuk jadi bukti kepada orang-orang yang nak tahu. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, ada lagi satu soalan. Okey, Boleh. Ustaz tadi menyentuhkan dari segi panskat. Okey. Kan dahulu kan dia orang kita menggunakan panskat warna kuning, betul? Betul. Okey. Ada satu perkara berlaku, masih adalah jabatan awam atau swasta menggunakan panskat kuning lagi. Apa hukumnya kalau panskat kan orang lain? Oh salah. Kemudian orang tersebut, orang yang dipanskat tu accident, mati. Sampaikan waris dia tak dapat satu sokso pun, satu claim pun disebabkan panskat tersebut. Sebab itulah saya persoalankan dari segi kerja, dari segi niat, dari segi perbuatan, redha. Sebab itulah perkara ni dah sering berlaku. Kita tak nak cakap kat jabatan mana ke, swasta mana ke. Sebab tu kita bermula daripada sikap, niat kita. Apa tujuan kita dalam kehidupan kita sebenarnya. Sebenarnya saya nak tahu dalam kehidupan kita ni kita nak cari apa sebenarnya. Okey, terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Dia paling utama kes-kes macam tu benar berlaku. Dia tak dapat apa-apa tu kerana disyaki menipu ataupun memalsukan dokumen, maka dia dihukum untuk tidak mendapat apa-apa. Tapi apapun tuan-puan, kerja kita adalah tentang akhirat. Di hujung tadi ayat keempat Allah sebut tentang akhirat, yuqinun, mereka benar-benar yakin tentang akhirat. Dan kerana keyakinan pada akhirat itulah yang menjadikan kita benar-benar bekerja, bukan kerana nak tunjuk pada manusia, tapi nak buktikan pada Allah yang kita benar-benar bertakwa. Soalan yang sangat baik, peringatan yang sangat baik daripada Cik Rizwan. Terima kasih. Dan saya rasa saya kena berhenti dulu kerana ada tuntutan kelas yang lain. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Amin. Terima kasih semua. Jazakallah Ramira. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz dan semua. Ya, Ustaz.